Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, kita mulakan perjumpaan kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, pada pagi ini kita akan mula membaca satu surah yang baru selepas kita selesai membaca surah Al-Masad ataupun surah serat. Serat kurma. Al-Masad itu makna serat pokok kurma yang menceritakan mengenai permusuhan sebuah keluarga, iaitu Abu Lahab dengan isterinya terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita nak baca suratul Nasr. Surah An-Nasr. An-Nasr kemenangan ataupun pertolongan. Bolehlah sama ada pertolongan ataupun kemenangan, boleh. Itu nama surah An-Nasr. Mengikut penulis buku yang kita baca ni, surah ini mengikut susunan di dalam Al-Quran adalah surah yang ke-110 dan dia termasuk surah-surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah dan mengandungi 3 ayat. Itu latar belakang ringkas mengenai surah ini. Kita baca surah ini, tengok muka surat 52, muka surat sebelah tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila tiba pertolongan Allah. Idza jaa, apabila tiba, apabila datang. Idza tu apabila, jaa datang, mai ataupun tiba. Nasrullah, pertolongan Allah. Wal fath, dan kemenangan. Al-fathu, kemenangan. Kemenangan apa? Menakluk Makkah. Pengarang ataupun penterjemah kepada kitab ni dia gunakan istilah menakluk. Istilah menakluk ni tak berapa, bukanlah tak kena, tapi dia tak berapa sedap bagi sebahagian orang. Lebih manis kalau kita gunakan istilah membuka ataupun membebaskan. Membuka kota Mekah ataupun membebaskan kota Mekah. Apabila tiba pertolongan Allah dan kemenangan, yakni kemenangan membebaskan kota Mekah daripada cengkaman golongan kafir Quraisy. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa, dan engkau lihat manusia. Ra'aita, kamu nampak, kamu tengok. An-nas, manusia. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yadkhuluna, masuk, mereka masuk. Dan kamu nampak manusia, mereka masuk fi dinillah, ke dalam agama Allah, yakni ke dalam Islam. Afwajan, sepuak demi sepuak.
Satu kumpulan demi satu kumpulan, satu gerombolan demi satu gerombolan. Maknanya bukan masuk Islam seorang-seorang, masuk Islam secara ramai-ramai. Kemudian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan pohonlah keampunannya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya ia, yakni Allah, kana tawwaba, amat menerima taubat hambanya. Itu makna secara ringkas surah ini. Kita ambil perhatianlah kepada maksud dia sepatah-sepatah, ambil perhatian. Mudah-mudahan kut-kutlah bila kita baca surah ni dalam semayang, korang-korang dia tergambar di fikiran kita mengenai makna-makna dia. Itu membantu kita untuk mencapai semayang yang baik, semayang yang khusyuk. Kita ambil ingatlah. Itu satu. Yang keduanya, tak salah sebenarnya kalau kita tahu sepatah-sepatah. Ni budaya orang Perlis. Saya ingat orang Kedah pun tak jauh sangat beza dia, sebab dia beradik je. Orang Perlis ni, mereka ada satu sistem pengajian, dia panggil sistem pengajian harfiah. Mengaji secara harfiah, mengaji Quran sepatah-sepatah. Idza, apabila. Mereka apa itu? Ja'a, datang. Nasru, pertolongan. Allah, Allah. Mereka apa? Sepatah-sepatah lagu tu. Tu ada pengajian di Perlis yang sistem dia macam tu. Saya dapati ada sebahagian orang yang sebelum tu tak reti bahasa Arab ni, tapi bila dia mengaji sampai 15 juzuk, 20 juzuk, dia boleh. Akhirnya dia boleh terjemah Quran sepatah-sepatah, silat-silat baik daripada kita. Itu sistem pengajian dia. Baguslah. Bagus, baik sangat-sangat. Sebab kalimah-kalimah Quran ni dia berulang-ulang. Dia berulang-ulang. Kalau 20 kali jumpa, boleh. Itu sistem pengajian yang sangat baiklah. Sangat baik. Itu membantu memahami Al-Quran secara sepatah-sepatah. Walaupun dia tak faham makna sebenar ayat tu, tapi sekurang-kurangnya sepatah-sepatah tu dia faham. Jadi ambil perhatian mengenai makna-makna tu. Habis. Kita baca apa huraian pengarang kitab ni. Dia kata, surah yang pendek ini 3 ayat je pendek. Surah yang pendek ini membawa berita gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa berita seronok. Dia panggil Bashir. Bashir, berita seronok. Dia dalam hidup ni ada 2 aja, berita seronok ataupun berita tak seronok, berita menakutkan. Tapi surah ni berita seronok. Apa dia berita seronok tu? Iaitu berita ketibaan pertolongan dari Allah dan kemenangan menakluk negeri Mekah. Yang pertama, berita Allah Ta'ala nak tolong Nabi. 1. Yang keduanya, berita kemenangan menakluk Mekah ataupun membebaskan Mekah. 2. Dan sambutan manusia yang berduyun-duyun memeluk agama Islam. Yang ketiganya, manusia akan ramai-ramai masuk Islam. Itu berita gembira. Cuba kita bayangkan, tuan-tuan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 23 tahun. 23 tahun. Sepanjang tempoh 23 tahun itu, baginda berhadapan dengan macam-macam